Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Katsir. Kita masuk kepada Nabi yang seterusnya pada malam ini, perbahasan tentang Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Dan bila kita bercakap tentang Nabi Allah Ishaq ni tuan-tuan, kita tak terlepas daripada bercakap tentang Bani Israel yang akan datang kemudian, yang datang daripada jurai Nabi Allah Ishaq. Dan kemudian bila kita bercakap tentang Nabi Allah Ishaq, tentunya kita mengetahuinya bahawasanya Nabi Allah Ishaq itu merupakan anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, selain daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan bila kita bercakap tentang Nabi Allah Ishaq dan anak-anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita tak terlepas juga daripada bercakap tentang isu yang berlegar di media sosial seminggu dua ini, iaitu isu Qaturah, iaitu yang dikatakan isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak boleh larilah. Saya cuba nak lari, tapi dia kebetulannya kita main tajuk ni pada musim ini. Jadi kena bercakap, saya tak mahu dia katakan into the scene, tapi dah memang jadi begitu dah. Tapi mungkin cerita tentang itu tak banyak lah, lebih kepada Nabi Ishaq alaihissalam dan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak tahulah, kalau sempat saya selit sikit. Tengoklah macam mana. Kalau dia tulis kat sini, kita selit. Baik. Sebagaimana telah kami kemukakan, kata Ibn Katsir, bahawa Ishaq lahir ketika Ibrahim berusia 100 tahun. Nabi Ibrahim dah umur 100 tahun dah, Nabi Ishaq baru lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Sementara ibunya Sarah pada saat itu sudah berumur 90 tahun. Jadi Sarah muda 10 tahun daripada Nabi Ibrahim. Baik. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Yang bermaksud, dan kami telah berikan kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan ke atasnya dan atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Tuan-tuan, Allah sebut siap-siap dah. Dalam surah As-Saffat ayat 112 dan 113 ni kata Allah sebab siap-siap dah. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Allah telah berkati Nabi Ishaq itu sendiri, wa min zurriyyatihima, dan daripada zuriat Nabi Ishaq itu akan terbit dua golongan. Dua jenis akan terjadi dua jenis daripada keturunan Nabi Ishaq itu, iaitu yang pertamanya golongan muhsinun, golongan yang baik, dan yang kedua ialah golongan zalimun, orang yang zalim. Jadi Allah dah sebut daripada awal dah. Kalau kita mengatakan Bani Israel itu datang daripada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub itu anak daripada Nabi Ishaq, dan mereka itulah Bani Israel. Dan kata Allah jelas, ya, dalam kalangan mereka itu memang ada yang muhsinun, ada yang baik, dan ada yang jadi nabi ramai pun, dan ada juga yang zalim, yang jahat, yang membunuh para nabi. Hatta sampai ke hari ini, yang zalim, yang mencelakakan manusia, yang melanggar habis undang-undang dunia, berlaku begitu. Dan itulah kejadian Bani Israel itu begitu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Dalam surah As-Saff ayat last sekali itu, Allah memberitahu kepada kita bahawa Bani Israel itu akan berpecah. Secara umumnya dia berpecah banyak lagi, tapi secara umumnya dia berpecah kepada yang beriman, wa kafara ta'ifah, dan yang satu ta'ifah lagi akan kufur. Fa'ayyadna allazina amanu, dan Allah jadikan yang beriman itu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, akan menang ke atas yang kufur itu. Sebab itu sebahagian pengkaji lah dia mengatakan yang akan menewaskan Bani Israel itu merupakan ialah
keturunan yang ada DNA Bani Israel itu sendiri. Tapi dia bukan ikut Yahudi, dia Islam. Cuma dia ada DNA yang Israel. Dia hilang atas muka bumi ni. Bukan dia hilang atas muka bumi alien meteor dia tak. Tapi serangan Raja Nebuchadnezzar dulu menyebabkan the lost 10 tribes of Jews. 10 bangsa Yahudi yang hilang di muka bumi ini. Bukan hilang macam mana, dia hilang dalam sejarah dunia lah. Dia berasimilasi dengan kaum lain, berpindah rendah, berhijrah. Dikatakan kaum itulah yang akan datang kemudian, yang pada akhir zaman memeluk Islam dan berasimilasi dengan bangsa lain sampai dia tak tahu pun yang dia itu Bani Israel. Itu yang dikatakan fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Itulah mereka itulah yang akan Allah jadikan mereka itu akan menang ke atas yang kufur itu. Jadi dalam kalangan mereka juga yang akan defeat geng mereka juga, tetapi yang jahat, yang baik yang akan defeat yang jahat. Okay. Lepas tu bila jadi tafsirannya begitu, maka ramailah orang yang dia berkiblatkan kajian berasaskan kaum masing-masing ini mulalah mengatakan kita lah orang tu, pakat mengaku Yahudi habis lah. Pakat mengaku Bani Israel lah. Nah, yang Melayu kata kita lah DNA Bani Israel, yang Pakistan pun kata kami lah DNA Bani Israel, yang Indonesia kata kita pak, enggak, bukan Malaysia, kita Indonesia pula dah. Dia pun mengaku juga pakat mengaku Bani Israel habis. Pasal apa? Pasal nak claim hak nak menang ni. Oh, klaim saja kita lah ni tuan-tuan. Tu tak kira klaim hak duduk belakang Imam Mahdi lagi. Tuan-tuan marah ke saya cakap macam ni? Oh, tak apa kena. Tu tak kira nak klaim kita lah belakang Imam Mahdi. Tu tak kira, susah lah. Bukan tak boleh klaim, tapi hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kena buat main hujah. Kena buat main dalil, kena buat main sumber. Itu saja isu dia. Nah, kalau tidak tuan-tuan, semua orang klaim. Baik klaim Imam Mahdi itu jadi semua. Kadang-kadang tuan-tuan, sumber itu ada. Tetapi kebanyakan klaim itu dia berlaku macam mana? Penafsiran ke atas sumber. Dia bukan klaim, dia bukan sumber itu wujud. Tapi bila contohlah sumber itu mengatakan, saya bagi contoh sebenarnya saya nak bagi contoh yang tak kena-mengena dengan orang ni. Contoh dalam sumber katakan macam mana saya nak bagi contoh yang tak mau bagi sakit hati orang. Katalah sumber sebut tentang kehebatan awang, contoh di akhir zaman kehebatan awang. Maka kita kata awang ni nama orang Melayu Jadi kita lah yang akan berjuang tuan-tuan. Kita lah awang ni, siapa lagi kalau bukan Melayu? Lagi geng-geng Kelantan, geng-geng Melaka. Awang mana dari utara? Awang di Kelantan ya weh. Kan. Kita lawan pula. Tak, Nabi sebut awang, Nabi tak sebut awe. Aku dah sudah. Kan. Sagi Cina pula mai, Cina Islam. Tak, awang ni maksudnya hawang. Dia nama Cina mah. Dia pun nak claim juga. Tuan-tuan faham tak? Jadi bila orang bertikai, apa hangpa duk bergaduh ni? Duk merepek, tak kata merepek lah. Apa yang hangpa duk bergaduh ni? Tak, kami tak bergaduh. Apa yang hangpa duk merapu benda tidak ada sumber ni? Kita kata, awak pula tak ada sumber. Ni ada sumber Nabi sebut. Memang Nabi sebut, memang ada sumber. Tetapi Nabi sebut jelas satu teks. Yang kita berbalah itu adalah penafsiran kepada teks itu. Itu yang berlaku kepada contoh-contoh yang lately ni sedang duk bergaduh ni tuan-tuan. Saya minta maaf kalau tidak menyenangkan beberapa pihak. Tapi itu yang isu dia. Isu dia ialah dia datang kepada penafsiran kepada sumber. Dia bukan datang kita ambil sumber konkret. Dan tak salah ke penafsiran ni? Tak salah. Tetapi penafsiran harus datang dengan dawabit dia. Dengan disiplin. Kalau tidak, semua orang boleh tafsir. Semua orang boleh tafsir sendiri. Kalau tuan-tuan ikut saya dekat media sosial kan, saya tulis kemarin artikel panjang pasal dawabit di dalam kita nak mengambil rujukan kitab-kitab lama ni, dia ada disiplin dia. Sebab kalau kita tak pi ikut disiplin dia, kita akan plug and play dekat mana kehendak kita. Contoh saya bawakan dalam penulisan saya itulah. Bila kita nak sebutkan tentang nama orang yang Al-Hanafi. Al-Hanafi, dia tu Hanafi apa? Adakah dia tu Bani Hanifah ataupun dia itu mazhab Hanafi? Bila kita menyebut tentang bila kita menyebutkan tentang lelaki ulama yang bernama Abu Bakar bin Ayyash, dalam Islam ada 3 orang Abu Bakar bin Ayyash. Seorang ulama, seorang lagi majhul yang tak diketahui siapa. Kalau kita main petik kesan tak kepada sumber, kita kesan sebab sama ada kita mengambil kata-kata ulama ataupun kata-kata lelaki yang majhul. Kata-kata ulama siqah, maka hadis itu diterima. Kata-kata majhul, hadis itu tak diterima. Jadi itu. Kemudian Abu Bakar 3, 4, 5, 6 tokoh lagi yang berkongsi nama yang sama, nama pak sama, nama tok wan sama. Ada ramai, banyak dalam sirah. Kemudian tokoh-tokoh yang bila disebutkan dengan nama pak, Ibnu Uyainah misalnya,
Ibu Uyainah ada 5 orang. Ya, Ibnu Sirin duk ada 6 orang. Jadi sebab itulah ulama dia datang ada kaedah dia, you kena melazimi ni dulu baru kita faham. Bila kita ambil kat part ini, merujuk pada ulama ini. Part ini merujuk pada ulama ini. Nah, begitu juga bila dia katakan Syekhul Islam. Bila Imam Muslim sebut Syekhul Islam, maksud dia siapa? Adakah Imam Muslim bila sebut Syekhul Islam dia mengatakan Ibnu Taimiyah? Tak. Bila Imam Muslim mengatakan Al-Qadhi, qadi mana? Qadi ada banyak. Ya? Jadi qadi apa? Qadi Abu Ya'la, misalnya qadi Iyad. Tapi kalau geng Mu'tazilah mengatakan qadi, bila mereka merujuk al-qadi, qadi mana? Mungkin Ahmad bin Abi Du'ad, qadi depa. Bila mana Ibnu Katsir mengatakan Syekhul Islam, dia merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Jadi perkataan yang sama tetapi orang yang lain-lain. Jadi sebab tu nak pi kepada benda ni dia kena lazim. Dia kena orang kata mulazamah, duduk betul-betul baru kita akan hasilkan satu dapatan yang baik agar dia tak menjadi polemik kepada masyarakat. Baik. Kita akan tengok lagi, saya akan buktikanlah beberapa. Adapun dengan mengambil sumber Israiliyat tidak ada masalah. Selagi dia tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, selagi mana dia tidak mengganggu akidah, selagi mana dia sekadar sumber tambahan, dia okey. Kalau tidak, tuan-tuan tafsir ambil kat mana lagi? Kat situlah sebahagian besarnya. Di sudut nama, di sudut tempat yang tidak mengganggu akidah, yang tidak mengganggu syariah, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka boleh ambil. Balighuni walau ayah wa hadisu an bani Israel wala haraja, kata Nabi, boleh ambil. Cuma tengok kedudukannya. Contoh, saya baca kat sini. Ibnu Katsir mengatakan, Alul Kitab menyebutkan bahawa ketika Ishaq menikahi Rifqah binti Bitawabil, beliau berusia 40 tahun. Nampak? Ini Alul Kitab mengatakan. Ini Israiliyat ni. Kalau kita tak ambil, kita tak ada source tu. Tapi kalau kita tak ambil, tak apa dah. Tak apa. Cuma tak lengkap jalan cerita. Al-Sirah dia ambil. Tapi dia mengatakan prinsip Al-Israiliyat, la nusaddiq wa la nukazib. Dia mungkin betul, dia mungkin salah. Macam tu. Baik. Ishaq menikahi Rifqah, ketika itu Ibrahim masih hidup. Rifqah ialah seorang wanita yang mandul. Lalu Ishaq berdoa kepada Allah hingga akhirnya menjadikannya boleh hamil. Darinya lahirlah 2 orang anak lelaki. Yang pertama bernama Aisyu, yang kedua bernama Yaqub. Yang tu saya nak pergi detail sikit tu. Nabi Ishaq ada 2 orang anak. Ini pun dalam Israiliyat. Yang pertama nama anak Nabi Ishaq nama Al-Aish. Aish maknanya apa? Aish maknanya hidup. Tuan-tuan bubuh nama anak Ayyash, hidup, maknanya hidup. Aish. Aish azizan atau syahidan, kan? Hidup mulia ataupun mati syuhada. Ada seorang tokoh Hamas, pakar bom Hamas yang syahid dalam tahun 1996. Nama dia Yahya Ayyash. Hidup nama dia. Baik. Dia syahid tahun 1996. Lepas tu barulah Hamas lantik komander baru, nama dia Syekh Salah Sa'adah. Itu syahid tahun 2002. Baik. Maka Nabi Ishaq ada 2 orang anak bernama Aish dan nama Yaqub. Yang Aish itu adalah merupakan bapa ataupun nenek moyang kepada bangsa Romawi, orang kulit putih, orang kulit kuning, tapi orang putih. Bahasa terjemahan kita hari ni kita kata orang putih lah, senang. Al-Aish orang putih, bapa orang putih. Manakala Yaqub ialah dia inilah Israel yang kepadanya Bani Israel menasabkan diri mereka. Maka fahamlah kita daripada Ishaq itu, daripada Ibrahim AS turun Nabi Ismail, daripada Ismail turun bahasa Arab. Bangsa Arab pun bangsa Arab yang mana ni? Bangsa Arab musta'ribah, Arab baru, bukan Arab klasik, bukan Arab Nabi Hud, bukan Arab Nabi Saleh. Ini Arab musta'ribah sebab Nabi Ismail bukan Arab. Nabi Ismail bukan Arab, dia berkahwin dengan perempuan Arab, Bani Jurhum, menerbitkan Arab yang musta'ribah, menjadi Arab, kearaban. Maka asimilasi je lah. Maka lama kelamaan turun jadi Arab sampai ke Rasulullah SAW. Baik. Daripada Nabi Ibrahim juga turun Nabi Ishaq. Nabi Ishaq terpecah 2 anak. Al-Aish jadi anak-anak orang putih, bangsa Rom. Yaqub jadi anak-anak Bani Israel. Yaqub, Yusuf, Ayub, semua itulah Syuaib bukan. Musa, Harun, sampai ke bawah sampai Nabi Isa. Semua berderet tu depa belakang jadi nabi tu.
Jadi begitu. Jadi orang putih dengan Yahudi ni dia main bersatu kepala, Nabi Ishaq. Sebab tu depa lebih kurang. Tapi depa dua memang tak ngam. So, kita baca sejarah dunia berapa kali perang di antara Rom dengan Yahudi. Naik atas lagi sampai Nabi Nuh. Semua ini kaum ini berkabung ini anak-anak depa ni naik atas lagi sampai Nabi Ibrahim, bertemulah Arab dengan orang putih dengan Yahudi ni bertemu dekat Nabi Ibrahim. Sebab tu bila depa nak buat perjanjian pendamaian baru-baru ni, normalisasi Israel tu depa bubuh nama Ibrahim Accord kan. Depa nak ambil sepenuh itulah misalnya katanya. Kalau naik atas lagi anak Nabi Nuh yang nama Sam itu dikatakan menerbitkan bangsa Yahudi, bahasa Israel dengan bangsa Arab. Semitik itulah. Itu cerita yang panjang. Tak apa. Jadi Nabi Yaqub ada dua orang anak. Al-Aish dengan Nabi Ishaq ada dua orang anak, Al-Aish dengan Yaqub. Cuma ceritanya dia tak berapa panjang. Nanti bila main Nabi Yusuf dia panjang sikit. Dan cerita malam ini dia terlalu banyak Israeliat. Tapi bagi tuan-tuan faham sikit tak apalah. Baik. Saya ringkaskan, bukan ringkaskan. Saya nak pergi kepada Qaturah lagi sikit gini. Maka Nabi Ishaq sayangkan Al-Aish lebih. Sedangkan Rifqah sayang Yaqub lebih. Salah ke? Tak salah. Sebab kasih sayang ni dia bukan bila kita bagi kat orang setengah, kita tinggal setengah, tak. Kasih sayang bukan macam ayak dalam cawan, yang mana kita ada 3 cawan, kita tuang sikit, tinggal lagi sikit. Jadi untuk lagi 2 orang kena share dengan orang. Tidak, sayang tidak begitu. Sayang dia abstrak. Kalau kita bagi kat diri 10, kita boleh bagi kat diri 10, boleh bagi kat diri 10 tanpa berkurang portion kasih sayang kita. Tetapi sebagai manusia mustahil untuk kita berlaku adil di sudut kasih sayang tu. Boleh tak tuan-tuan? Berlaku adil boleh, Quran juga sebut. Mustahil kita boleh katakan aku sayang dengan dia 99.94%, sama macam dia ni juga 99.4%, satu titik noda pun tak ada. Kepada anak-anak pun kita ada perbezaan itu, apatah lagi kepada kalau orang yang ada isteri lebih. Kepada anak-anak pun saya tak pasti. Tuan-tuan dah melalui zaman anak-anak dah besar-besar. Kita kata aku sayang semua anak aku, tapi mesti ada seorang ni yang terlebih sikit. Bukan terlebih sayang tersikit, tapi macam apa-apa kita harap kat dia dululah. Kan? Bila ada seorang anak kita ni yang buah, yang menyusahkan kita, sakit kepala kita sayang kat dia. Tapi dengan seorang lagi anak kita yang dengar cakap kita, yang patuh arahan kita, takkanlah sama. Memang sama sayang, tapi dia mesti ada juga sikit eksesif tu yang ada lebih sikit kan. Jadi begitu juga manusia ni. Jadi Nabi Yaqub disayangi lebih oleh mak, misalnya adik. Al-Aish abang, Nabi Ishaq sayang lebih. Baik. Ringkas cerita, apa-apa pun Nabi Ishaq sukalah percaya kat abang ni. Suruh pergi kedai apa semua ni, suruh pergi download e-wallet nak claim 100 Imadani, semua abang lah. Percaya kat abang. Jadi setiap kali abang buat kerja kat Nabi Ishaq ni, Nabi Ishaq kan doa semoga Allah berkati hang kan dan sebagainya. Jadi yang mak ni nak buat macam mana nak bagi bapak ni panggil adik pula, sayang kat adik pula pasal nak dapat doa tu. Maka satu hari Nabi Ishaq terangin nak makan, jalan ni dicerita panjang lah. Terangin nak makan kambing, daging kambing lah. Maka Nabi Ishaq suruh Al-Aish ni keluar pergi cari. Nabi Ishaq mata tak nampak dah. Dia tua dah, mata tak nampak. Maka bila Nabi Ishaq keluar, suruh anak dan Al-Aish pergi cari, Al-Aish pun pergi cari keluar. Masa itulah mak dia yang kata Rifqah ni, suruh Nabi Yaqub adik ni, adik, abah hang keluar, pok hang lapak kambing. Hampir belakang rumah, hampir ambil kambing hang paling elok sekali, kambing Wagyu. Tuan-tuan dengar? Ni Syarika ni. Nak abang kata kambing paling elok, nak buh nama saya tak tahu, nak buh nama apa tau. Kambing Wagyu misalnya lah kan. Hampir ambil kambing tu hang sembelih, hampir suap kat ayah. Ayah bukan tahu. Maka dia pun pi basuh masak apa semua ni, pi suap Nabi Ishaq kambing tu. Tapi dalam ni panjang lagi tuan-tuan. Dalam ni cerita mak dia siapkan dia bubuh baju Nabi, bubuh baju Al-Aish, biar sampai Nabi Ishaq ni ingat yang Al-Aish yang mai suap. Adakah dia kira tipu? Dia tak tipu, cuma sebab dia tak kata saya Al-Aish dah. Dia cuma dia main kot tu ya. Lepas tu bila Nabi Yaqub bisuap pok dia, Nabi Yaqub pun makan, Nabi Ishaq pun makan. Dan doakan semoga Allah kurniakan rezeki ni pun. Jadi
Habis, selesai. Seronoklah Nabi Yaakob dapat doa anak, dapat doa apa. Dan Rifqah pun seronok tengok. Akhirnya lelaki aku ni doa juga ke anak seorang lagi. Maka tuan-tuan, Al-Aish pun balik. Bila balik dia siap-siap semua, dia masak semua. Dia pergi kat pak dia suap kambing. Kambing yang tangkap lautan ni. Maka Nabi Ishaq bertanya, bukankah tadi engkau sudah membawakan makanan kepadaku? Dan aku sudah pun memakannya. Dan juga telah mendoakan kamu. Maka jawab Al-Aish, demi Allah tidak. Dengan begitu tahulah Al-Aish bahawa Yaqub telah mendahuluinya. Al-Aish dia baru tahu adik dia scam dia. Dia geram. Dia geram. Ni cerita ni awak lagu pelik, lagu drama petang-petang Ustaz. Ni Israeliat. Israeliat ni tak tahu betul ke salah. Selagi mana dia tidak menyelesaikan akidah dan syariah, kita ambil sebagai satu cerita ya. Ulama tafsir gunakan Israeliat untuk mengisi kelompangan cerita. Saya ingat cerita dah di surau ni, disiplin dia. Ulama hadis bila datang membawakan riwayat sirah, dia disiplin. Tetapi bila terlalu disiplin, dia ada lompang. Dia ada lompang yang okey, kita nak sumber yang sahih yang ni saja. Okey. Jadi yang sahih kedua yang ini. Jadi tengah-tengah ni apa bridge cerita ni tak ada. Jadi kita isi dengan riwayat Israeliat. Itu cerita dia, baru dia jadi satu timeline. Tetapi bila kita nak keluarkan hukum, tak boleh ambil Israeliat ni. Ambil yang konkret. Tetapi untuk kita bercerita, untuk kita dapatkan pandangan sarwa orang putih dia panggil apa? World view, boleh ambil. Nak bagi tuan-tuan nampak. Oh, kenapa akhirnya Nabi Yaakob lari? Ni tujuan ni. Nak cerita yang ni lah. Kita faham Nabi Yaakob menikah dengan dua orang perempuan, sepupu dia. Tapi kenapa dia menikah dekat sana? Apa yang buatkan dia menikah? Oh, Israeliat ada bawakan cerita. Rupanya dia ada scam abang dia dulu. Sebab tu tujuan Israeliat diceritakan. Bukan untuk kita pegang betul-betul. Untuk kita jadikan agar kita dapat pandangan sarwa dia. World view dia. Baik. Maka Al-Aish bersumpah dia akan membunuh adik dia itu. Oh, sakan orang putih ni pun. Dia nak bunuh Nabi Yaakob. Cengih. Sebelum bawang putih, bawang merah keluar, gamak ni keluar dulu. Kalau ikut. Tapi dua orang lelaki lah. Baik. Okey. Setelah ibunya mengetahui ancaman Al-Aish, anak dia seorang lagi duk tekad, aku nak bunuh adikku ni. Maka ibunya menasihati Yaakob dan menyuruhnya pergi ke rumah saudaranya. Iaitu Laban yang tinggal di Haran. Nampak? Haran. Maka mereka ni duduk di Baitul Maqdis. Area-area situlah. Haran ni di Syria. Di Syam. Maka ibu dari Rifqah kata kat Yaakob hampir rumah Pak Ngah. Pak Ngah saya kata Pak Ngah lah. Tapi tak tahu apa. Laban ni adik laki kepada Rifqah. Maka Rifqah kata kepada Yaakob, abang nak bunuh hang. Ish, ada korang macam tu. Kita membaca sirah, kita jangan lihat dengan spek mata zaman law ni. Zaman law ni mungkin tak berlaku macam tu kan. Mungkin zaman dulu ada orang macam tu. Gamuk sampai teror tu. Kita kena ingat macam tu. Baik. Maka Rifqah kata kat Nabi Yaakob, pergi rumah Pak Ngah sampai abang hang reda. Maka Yaakob pun lari. Rifqah tak suruh Yaakob lawan, pasal tahu benda ni kita pun main dia sikit. Jadi pilah beralah saat dengan abang hang. Maka Yaakob pun pergilah ke Yaban, ke Haran, ke rumah Laban. Laban ni pak saudara dia. Baik. Dan ibunya juga berpesan agar Yaakob menikah dengan putera saudaranya tadi tu. Rifqah pesan juga kat Nabi Yaakob. Alah-alah hang duduk dengan Pak Ngah hang tu, hang ada sepupu hang tahu tak? Dan sepupu hang tu segak. Try lah. Hang pun bukan dia muda lagi. Mak dia kata lagu tu. Ni pun tambah. Tapi mak dia suruh nikah lah. Baik. Maka tengok nah. Dia pun bukan tipu Nabi Ishaq sebab bini dia beritahu kat Nabi Ishaq pula. Abang, Al-Aish ni sampai tahan nak bunuh Yaakob. Kes tadi ya, kes kambing tu. Maka cik suruh Yaakob pergi rumah adik saya, adik cik. Tak apa noh, tak apa. Lagu tu lah. Selesai. Baik. Okey, sambung Pada hari itu juga Nabi Yaakob pergi meninggalkan mereka. Dan pada petang harinya dia sampai ke tempat tujuan dan tidur di sana. Dia mengambil ketul batu dan meletakkannya di bawah kepala lalu tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat seperti tangga yang menjulur dari langit ke bumi. Dia menyaksikan para malaikat sedang menaiki dan menuruni tangga tersebut. Allah SWT berbicara dengannya seraya berkata, dalam riwayat kata, ini saya lihat juga. Nabi Yaakob tidur, dalam tidurnya dia mimpi dia nampak tangga turun daripada langit. Okay. Tangga itu apa? Tangga itulah Mi'raj.
Sebab tuan-tuan disebut Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Mi'raj tu, perkataan Mi'raj itu ialah isim alat. Mi'raj itu ialah satu alat yang digunakan untuk daki, araja. Jadi Mi'raj itu kalau nak terjemah dalam bahasa grafik dia adalah tangga. Dia adalah tangga. Tetapi adakah peristiwa Nabi naik Isra' Mi'raj itu tangga tu? Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Tapi Mi'raj di sudut bahasa ialah isim alat. Dia benda. Jadi itulah yang dilihat oleh Nabi Yaqub pada petang tersebut. Dia terbangun dari tidurnya dan berasa gembira dengan mimpi yang tersebut. Oleh kerana terlalu gembira, maka dia bernazar kepada Allah, jika dia pulang kepada keluarganya dengan selamat, maka dia akan membina satu tempat untuk menyembah Allah. Itulah tempat. Saya ringkas cerita ni panjang lah, tapi saya baca cepat-cepat nak pergi yang bawah lagi. Dia ambil seketul batu dan menandainya dengan sapuan minyak agar mudah dikenali kelak. Dia menamakan tempat itu dengan Baitul Eli ataupun Baitullah. Dengan tempat itulah yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis. Itu tepatnya Baitul Maqdis di situlah. Baik. Dan perbahasan ini akan dibicarakan pada bab selanjutnya, tuan-tuan. Nanti kita akan sampai bab tu tentang Baitul Maqdis ini. Baik. Sampailah di rumah Haran. Dan bapak saudara ni, Pak Ngoh dia ni. Haran ini, tuan dengar nah. Haran ini ada 2 orang anak perempuan. Yang tua nama Lia, yang muda nama Rahil. Baik. Rahil ni lebih baik daripada Lia. Bukan lebih baik, lebih cantik daripada Lia. Maka Yaqub memutuskan untuk menikahi Rahil. Adat dunia begitulah. Orang akan tertarik kepada yang cantik. Tak aci teruknya lelaki, samalah perempuan pun. Dia akan tertarik dengan yang handsome. Itu sunatullah nak begitu. Betul tak tuan-tuan? Kita tak boleh lah, kita tak fair dalam nak menilai. Baik. Tetapi cantik itu subjektif. Kalau mungkin bagi kita bini kita cantik, mungkin bagi kawan kita bini dia yang cantik. Tak sama. Mungkin bagi kita suami kita handsome, mungkin bagi kawan kita suami dia tu lagi handsome. Jadi tak sama. Cuma jangan dia bercerita kat Facebook nya. Jangan dia bercerita kat TikTok. Suami aku lah paling baik, suami aku lah paling warak, suami aku lah paling bagus. Dia tengah malam bangun bancuh susu, saya tidur saja. Suami saya lah bangun basuh baju, suami saya basuh pinggan. Esok orang ambil lagi marah. Jangan dia bercerita kat orang. Simpan sudah keseronokan itu. Ni kita bercerita. Dah malam ni kita tak tahulah. Tapi jangan. Baik. Jadi Nabi Yaqub jatuh cinta kepada yang cantik. Cantik pada pandangan mata dia, bukan bererti Lia tak cantik. Baik. Jadi ketika bangun pada pagi harinya, macam ni. Dia minta nak menikah, menikah. Jadi bapa saudara dia pun menikahkanlah Nabi Yaqub dengan salah seorang puteri dia. Dia duk sangka Rahil dah. Dia menikah dengan Rahil segak ni. Jadi bila dia menikah tu, dia mendapati bahawasanya yang tidur dengan dia semalam tu adalah Lia, hak kakak. Kena scam dengan Pak Ngoh dia ni. Scam saja cerita malam ni. Pak Ngoh dia bagi menikah dengan hak kakak. Jadi bila Nabi Yaqub kata, Pak Ngoh cek nak hak adik. Pak Ngoh dia tu mana boleh langkah benda lagu ni saya tambah lah. Tapi memang Pak dia tak bagi. Pak melangkah tak boleh, hak kakak dulu. Kata bapa saudaranya, bukan kebiasaan kami untuk menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya yang lebih tua menikah dulu. Macam kita tuan-tuan. Kita baca ni, kita claim tuan-tuan. Ni Nabi Yaqub Melayu tuan-tuan. Sudah. Kenapa? Pasal adat macam kita. Nampak? Itu maksud saya tadi tu. Bila kita tengok penafsiran, kita nampak sama macam kita, terus sejarah kita. Dulu penyakit itu berlaku dekat sahabat-sahabat saudara kita di Indonesia. Saya maaf sebut orang Indonesia dalam video ni. Tapi sekarang penyakit itu dah berjangkit dekat orang Malaysia. Kita akan overclaim. Kita tend to claim. Sebab apa? Sebab kita hilang, kita tak tahu history kita ataupun jati kita yang betul. Sedangkan jati kita tak miskin. Orang kita, orang Melayu, memang banyak kehebatan. Teknologi pelayaran kita itu dibuktikan dalam kajian-kajian universiti seluruh dunia. Teknologi pembuatan besi kita memang diakui. Teknologi pembuatan kapal kita, ilmu lautan kita, ilmu buat rumah kita memang diakui, dikaji sampai ke seluruh dunia. Macam mana teknologi orang Melayu dulu buat rumah yang sejuk, di seluruh dunia orang akui. Teknologi pensilatan kita, seni bela diri kita. Tuan-tuan tengok dekat Astro kan, yang ada satu siri yang tentang fight, dia pergi kaji martial art tu kan.
Dia pergi kaji kungfu, dia pergi kaji silat, dia pergi kaji muay thai. Dia akui silat memang ada teknik-teknik buah-buah pukulan yang maut dalam kelembutan. Itu kehebatan Melayu. Bahkan silat itu berasimilasi dengan agama. Saya buktikan, dalam buah silat tak ada pukul muka. Tak tahulah ke orang nak rock saya, tapi saya ingat tak ada. Tak ada pukul muka. Pasal Nabi tak bagi dalam hadis, Nabi tak bagi pukul muka. Jadi kita punya seni bela diri kita Melayu, kita ambil spirit Islam itu. Hebatnya Melayu itu. Ya? Banyak lagi hebatan Melayu tentang seni dia, syair dia, seloka dia, pantun dia, bidalan dia. Banyak. Nah, herba-herba tradisional dia, petua-petua dia. Itu kehebatan Melayu. Tapi kita tak nampak yang tu. Kita tak nampak yang tu pasal kita dikelilingi oleh benda tu. Dia panggil native blindness kan. Jadi kita tak nampak. Jadi bila kita tak nampak, kita sibuk mencari yang jauh. Kita mula nak jangkau, Zulkarnain pun kita, Nabi Ibrahim pun kita, Nabi Ishak pun kita, Ya'juj dan Ma'juj nanti pun keluar kat kita, Ratu Balqis pun kita. Pasal apa? Pasal kita tak nampak yang ni. Kita dah ingat yang ni biasa, ya. Sedangkan yang ni hebat. Ulama-ulama Melayu, Syekh Khatib Minangkabawi, Syekh Duk Fatani, semua tu ulama-ulama yang mengajak dekat Masjidil Haram, jadi imam di Masjidil Haram. Nah, apa nama ni, pengarang Bahrul Mazi apa? Syekh Idris Al-Marbawi kan, karang Bahrul Mazi, tafsir syarah kepada Sunan Tirmizi, punya hebat, dirujuk di seluruh alam Melayu, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa luar. Kemudian dia buat kamus Al-Marbawi yang ada kod yang sampai sekarang orang-orang pakar bahasa pun tak boleh tiru silibus kamus Al-Marbawi itu. Itulah kehebatan Melayu. Tapi kita tak nampak, pasal kita tak anggap itu hebat. Bagi kita nama-nama yang besar itu hebat. Jadi itu yang jadi penyakit kita sekarang ni, tuan-tuan. Bukan kita nak menafikan kehebatan kita, kita memang hebat. Nah, mana ada bangsa boleh buat rumah, boleh angkat pindah rumah tu. Tidak, tuan-tuan. Rumah tu boleh angkat ubah. Kita boleh buat. Itulah kehebatan. Tapi kita tak nampak kehebatan itu, kita duk mencari kehebatan yang lain. Yang akhirnya orang akan mempersoalkan. Itu kesan dia. Nah, kita bercakap tentang kehebatan yang kita tak tahu, belum tentu. Kita mengatakan kita akan berlarak pi akhir zaman, duduk di belakang Imam Mahdi. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi bila kita duk bercakap, duk berzikir yang tu, maka yang asli ni, yang dah confirm kehebatan kita ni, orang tak dapat. Orang tak nampak lagi. Kesan dia apa, tuan-tuan? Kesan kepada anak-anak kita nanti ni. Dia nak besar esok, dia tak nampak jati dia. Aku hak mana? Aku nak follow yang mana ni? Baik. Maka kata Nabi Yaqub kepada bapa saudaranya, engkau telah menipuku, bukankah engkau telah memberikan Rahil untuk aku nikahi? Maka kata bapa saudaranya, tadi itu saya baca tadi itu, jika engkau mencintai Rahil, maka bekerjalah untukku 7 tahun lagi, maka aku akan menikahkan kamu dengan Rahil. Bapa saudara dia kapitalis. Pandai pak saudara dia kata. Pak saudara kata, aku dah bagi menikah dengan Lia dah kakak. Han anak Rahil juga tak apa. Han duk kerja dengan Pak Ngah lagi 7 tahun. Kerja saja ni, kerja tak ada duit ni. Pandai Pak Menekan ni pun. Kerja dengan Pak Menekan lagi 7 tahun, tak dapat duit. Pelah demi cinta kan? Demi cinta kena. Dulu dalam sejarah Islam ada seorang perempuan ni, nama dia Salamah. Salamah bintu apa saya tak ingat, tapi Salamah lah nama dia. Dia seorang wanita yang sangat cantik di Mekah. Ini zaman Bani Umayyah dah ni, zaman Yazid. Yazid merintah tahun 60 Hijrah, permulaan Yazid perintah. Yazid ni anak Muawiyah. Muawiyah perintah 41 Hijrah sampai tahun 60 Hijrah. Asas Bani Umayyah. Lepas tu Yazid sambung. Zaman Yazid itulah yang berlaku Karbala. Karbala tahun 63. 61 lah Karbala. Awal-awal tahun dia perintah. Kemudian berlaku Al-Harrah. Al-Harrah ni berlaku di Madinah tahun 63. Al-Harrah ni apa? Depa masuk Madinah, kerajaan Bani Umayyah hantar tentera masuk Madinah, bakar Madinah. Tuan-tuan baca sejarah Al-Harrah di Madinah. General masa tu nama dia Muslim bin Uqbah. Nama dia Muslim, perangai macam kapiak. Dia bunuh penduduk Madinah ni, tuan-tuan. Dia bakar Madinah. Bahkan ahli sejarah mengatakan 3 hari Madinah derita oleh pedang tentera Islam sendiri. Maaf sebut, ramai wanita-wanita Madinah yang hamil daripada peristiwa Al-Harrah itu. Sedangkan jasad Rasulullah yang mulia berada di sana. Tak ada heran lah, tuan-tuan. Itu politik sampai tahap tu. Apa Harrah ni? Harrah ni sebab apa?
Sebab tahun 61 Sayyidina Hussein dibunuh, kan? Jadi penduduk Madinah jadi marah dekat Bani Umayyah. Jadi orang-orang Bani Umayyah yang berada dekat Madinah kena boikot. Jadi Yazid hantar Muslim bin Uqbah ni pi Madinah untuk settle benda ni. Yazid tak suruh bunuh, tapi Muslim ni lebih-lebih dan dibunuh. Tak apa. Nak contoh pasal Salamah tadi tu. Salamah ni dia disukai oleh dua orang lelaki kawan baik. Ni sejarah Islam cerita dua orang lelaki ni ada sebut nama saya lupa. Laki ni duk berebut nak Salamah ni. Salamah ni suara segak, suara sedap, muka elok, perangai baik, semua orang pandai syair. Maka Salamah ni pilih salah seorang, nama Abdul Rahman. Seorang ni saya tak ingat nama. Ya. Jadi yang seorang lagi tu, dia tak dapatlah Salamah ni, member dia dapat. Dia kecewa, cinta tiga segi lah. Ha? Tentu apa dia buat? Dia mengembara daripada Mekah, dia pergi ke Damsyik, pergi cari Yazid. Apa dia buat? Zaman dulu tak ada santau lagi kot. Maka dia beritahu kat Yazid, tuanku nak tahu tak, Yazid ni suka perempuan. Dekat Mekah ada seorang perempuan, segak tuanku, tak ada tandingan. Sekali dia upload gambar beribu like. Kau ni cerita kat Yazid ni. Cerita ni, maka Yazid dengar kenal. Yazid kata kepada pegawai-pegawai dia, pergi cari perempuan tu, nama Salma. Beta nak menikah dengan dia. Jadi aku tak dapat, hang pun tak payah dapat. Azan dulu, dia kata. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka tuan-tuan lelaki ni pun pergi jumpa Yazid dekat Damsyik. Pergi jumpa Yazid dekat Damsyik, maka dia cerita tentang kecantikan Salamah ni. Maka Yazid hantar pasukan dia pergi cari Salamah ni dekat Mekah. Mekah ataupun Madinah, tapi kota suci lah. Ya? Dan tak boleh tolak lah bila raja main nak minang kan. Maka terpisahlah Salamah ni dengan Abdul Rahman ni. Tuan-tuan. Maka Salamah ni jadi bini raja lah. Yazid ni tuan-tuan, dia anak Muawiyah. Muawiyah ni sahabat Nabi. Muawiyah ni bahkan penulis wahyu Nabi. Tapi Yazid ni dia pelik sikit pasal Yazid ni dia mak dia Badui. Yazid ni. Yang Yazid tak membesar kat istana khalifah. Dia membesar kat perkampungan Badui. Panjanglah cerita dia ni. Mak dia nama Maimun. Pasal tu dia jadi kahak sikit. Tapi dia baik. Cuma dia kahak sikit. Dia pun menikah dengan Salamah ni. Bila Abdul Rahman ni markah dia pergi jadi bini orang, dia tak boleh duduk. Dia pun mengembara jadi lagu jiwa tu kan. Keluar lagu macam-macam lah ni. Dia mengembara sampai ke Damsyik. Pergi cari mana bini dia ni. Rupanya bini dia jadi apa nama ni,
jadi bini raja, bini khalifah. Maka dia menyamak reja di istana Yazid. Tuan-tuan, ni macam cerita sinetron ni, tapi ni sejarah Islam. Nah, kalau ikut sejarah Islam ni banyak cerita yang kita boleh ambil jadikan pedoman. Maka tuan-tuan, dia bekerja sebagai pengawal. Jadi banyaklah masa untuk dia pergi tengok bini dia ni. Dan bini dia Salamah ni tak rela disentuh oleh Yazid. Pasal dia cinta dia kepada Abdul Rahman ni masih kuat. Maka tiap malam Abdul Rahman ni akan bayar upah dekat satu makcik. Macam mana makcik? Dayang lah, Dayang. Dayang ni muda sikit kan. Kalau tua panggil apa? Dayang juga. Kalau dengan Mak Piramli kan ada yang tua sikit kan. Dia akan bayar duit dekat makcik Dayang hak tua ni, hak yang ni, untuk sembunyikan rahsia makcik hak jaga hak kitchen punya orang ni. Maka dia akan bercinta dekat kitchen. Dia akan masuk store, dia akan mencinta dua orang. Dia buat apa tuan-tuan dalam store? Dia lawan syair. Dia tak buat maksiat, dia lawan syair. Dia lawan syair tu terkenal dalam kalau orang mengaji lurah, dia akan study syair tu. Sebab syair Salamah memang sedap. Dia sebut engkau adalah tangkaiku, jika apa artinya buah tanpa tangkai, macam itulah dia duk lafazkan syair. Bila dia berjumpa dua orang, ya, dia pun akan, laki ni akan kata dulu punchline lah, bukan punchline apa? Punchline lawak apa? Pick up line kan. Perempuan ni dia pun bagi duk lawan syair. Melepaskan kerinduan masing-masing. Cinta lah, tapi apa akan daya kita terpisah di tengah jalan, raja menghalang. Adalah syair apa saya pun tak payahlah, tapi syair tentang daripada dua perpisahan ini memang di-study oleh orang yang mengaji lurah ni. Orang kaji. Banyak syair-syair yang dikaji. Okey, baik. Maka tuan-tuan, makcik ni nak jadi sinetron ni. Makcik ni nak naik pangkat cepat, nak naik grade cepat. Kita inilah peluang aku. Dia pergi beritahu kat Yazid, makcik ni pun. Dia pergi beritahu kat Yazid, tuanku nak tahu tak? Bini tuanku tu, pasal apa duk tolak tuanku? Pasal dia ada boyfriend dia kerja dengan tuanku. Sudah. Maka Yazid pun bawa segala bala tentera dia pergi ke kitchen ni nak tengok apa bini dia buat dengan pengawal dia ni. Tapi Yazid tak bagi serbu. Yazid tengok dulu, tengok nampak daripada orang duk saling menyantung, saling melemparkan buah-buah cinta ni. Contoh cerita ni bukan cerita saya pergi ambil Israeliat ni, bukan Israeliat ni zaman kita, di zaman Yazid ni bukan Israeliat ni dalam sirah banyak. Imam Zahabi pun nukilkan dalam Sirah Alamin Nubala. Tuan-tuan boleh tengok kisah-kisah ini. Banyak kisah tentang Salamah penghibur Madinah. Setengah orang kata Madinah, tapi yang saya jumpa riwayat kata Mekah. Tapi kisah tu memang ada. Soalnya kita rajin mencari ataupun tidak, tapi memang ada. Okey, wujud kisah itu. Baik. Maka tuan-tuan, Yazid duk perhatilah. Bini dia duk cinta dengan lelaki lain ni. Tu boyfriend sebenar dia lah. Lepas tu Yazid kata tentera dia, sengap. Dah kita balik. Biar. Jangan buat apa. Yazid, balik. Esok pagi dia panggil bini dia mai ke balai raya, balai depan ni. Dia panggil Abdul Rahman ni mai. Maka dia tanya, semalam apa yang berlaku? Dan mereka dua ni tuan-tuan, you jam, I jam. Kita cerita perkara sebenar lah. Tu suruh tipu lah raja. Cerita A sampai Z, satu huruf pun tak kurang. Masuk dengan syair semalam tu lagi dia cerita. Maka tuan-tuan Yazid kata apa? Inilah cinta sejati, Yazid kata. Yazid tak apalah, saya korbankan diri saya. Yazid kata dia ceraikan bini dia. Cukup habis iddah, menikahlah dengan boyfriend hang balik. Aku tak tahu rupanya ni boyfriend hang. Ini cinta sejati dia kata. Jadi geng-geng penulis Bani Umayyah dia banyak angkat cerita ni tau. Sebab bila banyak orang kritik Yazid, maka untuk dia nak menyucikan balik nama Yazid, antaranya cerita-cerita kebaikan Yazid ni diangkat. Banyak lagi kebaikan Yazid yang lain. Yazid ni tuan-tuan, dia adalah panglima semasa penyerangan Konstantinopel yang kali yang pertama tahun 41 Hijrah. 44 Hijrah. Islam first time hantar pasukan pergi serang Konstantinopel tahun 44. Muawiyah hantar. Jadi anak dia Yazid ni jadi panglima. Dia ada kebaikan. Tapi bila macam mana tuan-tuan, sejarah ni kan tuan-tuan bisa dengar istilah sejarah ditulis oleh orang menang, kan? Jadi Abbasiyah memerintah dunia Islam lama, ratus-ratus tahun. 132 dia naik. Berapa? 656 Baghdad baru kena serangan Mongol, dia tak jatuh lagi. Itu dah 500 tahun dah. Jadi sepanjang tempoh itu banyak khazanah sirah ditulis oleh Abbasiyah. Abbasiyah ni musuh kepada Umayyah. Jadi kebanyakan kejahatan Umayyah itu akan di-exaggerate pada penulisan zaman Abbasiyah. Sebab itu tuan-tuan akan baca tentang sejarah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang sangat jahat. Dan dia memang jahat pun.
Tapi dia ada kebaikan. Tapi kebaikan itu disunyikan. Kerana apa? Kerana penulisan itu berlaku pada zaman Abbasiyah. Tuan-tuan, sebab tu saya kata tadi. Bila kita menulis, bila kita membaca tentang sirah, kita kena membaca di setiap sisi agar kita nampak gambaran dia. World view dia. Baru kita faham. Okey. Sebab tu tuan-tuan, ada pengkaji-pengkaji contemporary dia mula mengeluarkan bacaan-bacaan yang mengatakan contoh ada satu tesis di Azhar, saya tak ingat penulis dia tapi lecturer dia keluarkan satu kajian Al-Hajjaj maftun Hajjaj lelaki yang difitnah oleh sirah, dia kata. Dia bawa dalil-dalil dia mengatakan Hajjaj ni memang baik, dia tak jahat. Tapi kenapa dunia gambarkan dia jahat? Sebab itulah penulisan berlaku itu pada zaman seteru politik dia. Bila penulisan berlaku zaman UMNO, bermaksud PH ni jahat tak kira-kira dah. Tapi bila buku teks berlaku zaman PH, UMNO tak boleh lah PH UMNO berbohong tu. Tak boleh juga nak bagi contoh tu. Saya minat politik zaman dulu. Zaman lah saya tak kerti politik, tak boleh bagi contoh kan. Dulu zaman muda-muda minat lah politik. Zaman belajar kan, hidup rakyat lah zaman tu kan. Sekarang saya tak minat politik, saya tak kerti politik ni. Pasal dia bersimpang siur banyak sangat. Jadi saya ambil keputusan kita baca buku sudahlah. Apa bergaduh lah. Main pilihan raya saya undi lah. Tapi nak lebih-lebih saya tak mau. Tak larat. Tak larat dengan orang politik ni. Tapi ala kulli hal dia kena baca pandangan yang berseluruh. Okay, baik. Jadi boleh kahwin tak ni Nabi Yaakob dengan adik? Kahwin lah. Kahwin lah dengan Leah. Akhirnya kahwin. Baik. Ringkas cerita. Minta maaf saya bila ada para ibu saya segan sikit nak cerita tajuk ni. Tapi tak apa kot noh. Saya baca kan. Macam ni. Saya minta maaf ni bukan sensitif, ini sirah. Dan ini Israiliyat. Dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi sebenarnya dia betul sebab di sudut nasab. Dengar saya kena buat tunjuk. Nabi Yaakob kahwin dengan Leah kan. Kahwin dengan Leah dan kahwin dengan adik dia Rahil. Okey, tuan-tuan kena tengok betul-betul kan. Astaghfirullahalazim, bukan bermaksud nak samakan dengan botol tapi nak bagi nampak. Okey, baik. Untuk Leah, hak kakak ni, okey, Pak Ngoh dia tadi tu, Laban tu, Pak Ngoh hadiah dekat Leah seorang perempuan hamba nama Zulfa. Okey, clear? Nama Zulfa. Untuk Rahil, Pak Ngoh bagi seorang hamba perempuan nama Balha. Zulfa, Balha. Pengiring. Okey, clear. Baik. Jadi Nabi Yaakob nikah dengan Leah, nikah dengan Rahil. Baik. Okey. Okey. Bila Nabi Yaakob bergaul dengan Leah dalam dua tak mau tu, ya, dia dikurniakan kepadanya anak lelaki yang bernama Rubail, okey, ataupun kalau kita buka yang buku moden kita Ruwaibil, Ruwaibil, Syamun, Lawa ni Levi dan Yahuza. 4 orang anak lelaki Nabi Yaakob dapat daripada kakak Leah ni. Okey. Clear. Keadaan itu menyebabkan adik Rahil ni cemburu. Adik ni dengan Nabi Yaakob tak ada anak. Peringkat awal. Hak kakak hak kata tak segak tu 4 orang dah bagi kat Nabi Yaakob. Oh, adik kita tak boleh jadi. Maka apa Rahil buat tuan-tuan? Wanita normal tak boleh fikir benda ni. Sebab tu saya kata susah hati saya tengok ada ibu-ibu di belakang saya nak cerita tak tahu. Baik. Rahil buat apa? Rahil menghibahkan si Balha ni, hamba dia ni ada nama Balha. Abang, ambil Balha ni, kahwin ni dia. Buat hubungan dengan dia. Tuan-tuan kena disclaimer nak halal pasal hamba, isteri dan hamba adalah halal. Jadi tahu kan tu kan? Okey, jadi halal. Jadi Rahil kata, saya ada hamba nama Balha, hamba abang juga, halal. Datangi dia, bagi dapat anak. Maka Rahil menghibahkan Balha kepada Nabi Yaakob. Lalu Nabi Yaakob mencampuri Balha dan Balha hamil, mendapat anak nama Dan. Dapat anak nama Dan. Dan dapat. Okey. Lepas tu pula dapat seorang lagi anak nama Naftali. Jadi bagi Leah mana cik adik ku main tipu. Depa dua orang aku seorang mana boleh. Naftali kata Leah kata kalau begitu kata Leah. Okey. Leah juga menyeru kepada hambanya Zulfa tadi itu supaya mendatangi Nabi Yaakob. Maka daripada Zulfa ini lahirlah anak lelaki yang lain yang bernama Jad dan Asir. Dapat pula Jad dan Asir. Mereka duk lawan. Mereka tahu tu tuan-tuan. Logik akal tak kot. Tapi tak tahulah mungkin zaman itu. Tapi ini Israiliyat. Tuan-tuan, itulah beza Israiliyat dengan hadis dan Quran. Israiliyat itu dia tend untuk cerita detail. Hatta kadang-kadang benda tu tak perlu cerita pun.
Sebab tu Nabi dalam hadis Nabi kata apa? Bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan dengan kalimat yang short and sweet. Ya, bila mana orang bertanya tentang bagaimana bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa, Quran menjelaskan kalau Allah mengkehendaki kun fayakun, selesai. Tetapi kalau tuan-tuan buka Bible, hak rekaan dan sebagainya ini campur dengan hak lama, dia ceritalah mendatangi ini malaikat turun kok yang budak-budak tak boleh baca. Ini pun saya rasa serba salah bila cerita ada budak-budak ni. Tapi itu beza Israeliat. Itu Quran dan hadis, method dia adalah yang short, sweet, penting. No? Jadi saya tak mahu sambung cerita lah. Pasal dia panjang ni. Sekejap lagi lepas tu Leah beranak pula. Last kali kena cerita juga. Akhirnya Allah perkenankan doa Rahil. Rahil doa, ya Allah, kakak aku ada, hamba dia pun dapat, hamba aku pun dapat. Aku seorang yang tak boleh bagi anak dekat Nabi, kat suami aku Nabi Yakub ni. Akhirnya Allah hadiahkan dekat Rahil dapat anak. Siapa anak Rahil? Tuan-tuan semua tahu. Siapa dia tuan? Nabi Yusuf lah. So Allah berikan yang special itu for the last. So last dapat. Tapi sebenarnya lepas Nabi Yusuf ada Bunyamin lagi. Tapi for that time Nabi Yusuf lah. Sebab itulah Nabi Yusuf tidak disenangi oleh adik-adik ini yang lain ni. Pasal dia last dan dia disayangi lebih. Dia last sebab Nabi Yakub pun sayang Rahil lebih. So yang keluar dari Rahil tu Nabi Yusuf keluar sopan, baik, dengar cakap, segak. Itu sejarah dia. Sebab tu bila dikatakan Bani Israel itu 12 orang, kan Nabi Yusuf kata inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang. Masukkan Nabi Yusuf 12 orang lah. Ruwaibil, Syam'un, Yahuza, Yashaqar, Ja, Dan, Naftali, Levi, Yusuf, Bunyamin. 12 orang campur. Pada 4 orang mak lah. Nah, tu 12 orang Bani Israel sejarah dia. Oh, solat dah. Sejarah dia begitu, tuan-tuan. Sebab tu jadi serba salah. Nak cerita, tak cerita. Tapi tak cerita pun tuan-tuan tak nampak bagaimana 12. Tapi tuan-tuan tak cerita pun tak apa. Nah, wallahu ta'ala alam. Maka selesailah cerita Nabi, anak-anak Bani Israel itu. Kalau ni dia panjang lagi. Tapi cerita ni dia sangat panjang lah. Dia macam Israeliat ni dia terlalu, yang kita kena tapis jugalah saya ingat. Tapi tak apalah. Nanti bila tajuk lepas ni Nabi Yusuf. So saya akan relate sikit. Jadi tuan-tuan dapat faham lah 12 orang anak tu nanti duduk sekali. Sampailah Nabi Yakub sayang Nabi Yusuf lebih. Sampailah berlaku peristiwa dia dengki kat Nabi Yusuf tu. Yang dia pernah lempak Nabi Yusuf masuk dalam perigi tu. Yang tu bulan depan. InsyaAllah tuan-tuan. Adapun tentang Qaturah semua tadi tu saya janji saya tak sempat pula dah. Tapi tuan-tuan, Qaturah itu memang ada dalam hadis. Cuma dalam hadis Nabi sebut tentang Bani Qaturah. Bani Qanturah. Bani Qanturah Nabi sebut. Nabi tak sebut Qaturah pun. Bani Qanturah. Bani Qanturah ni kalau tuan-tuan buka dalam syarah-syarah hadis, bukalah siapa pun. Imam Nawawi ke, Umdatul Qari ke, Fathul Bari ke, semua kata Bani Qanturah ni Turki. Turki, anak-anak bangsa Turki. Sebab dia pakai isyarat hadis yang Nabi kata mata sepek muka bundar tu. Hadis yang lain bila Nabi sebut tentang mata sepek muka bundar tu keturunan Turk, anak-anak Turk. Turki lah. Jadi ulama nak tafsir hadis ni berdasarkan hadis yang lain, itu cara dia. Ada pun tentang Qaturah disebut dalam Tarikh Tabari. Yang mana Nabi Ibrahim lepas Sarah meninggal, Nabi Ibrahim ni dalam Tarikh Tabari pun tak sebut isteri pun, dia semua sebut hamba. Dapat anak daripada Qaturah tu yang sebahagiannya pergi ke Yaman, sebahagiannya pergi ke Madian, sebahagiannya dikatakan pergi ke Timur, itu sahaja. Jadi Timur itu pun perbahasannya luas lagi, tak sempat dah. Jadi keputusannya apa? Keputusannya mungkin betul, mungkin salah. Tapi saya ingat tak perlu berlebihan dalam benda tu. Banyak lagi sumber yang konkret yang boleh kita jadikan asas dalam pembinaan jati bangsa kita. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, bulan depan kita sambunglah kisah Nabi Yusuf ni. Apa nak jadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fadhal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.